Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Muizuddin bin Musa 148807 akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Dinamik Bilik Darjah dan Pengurusan Bilik Darjah bagi kelas tutorial PJT 434 Pengurusan Disiplin Sekolah. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan dinamik bilik darjah. Jadi apakah yang kita faham berkaitan dengan dinamik bilik darjah? Bilik darjah merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, manakala dinamik bermaksud bertenaga atau daya fizikal yang mampu menggerakkan sesuatu. Jadi sekiranya kita gabungkan bersama menjadi dinamik bilik darjah yang boleh ditakrifkan sebagai bilik darjah yang bertenaga dan mampu menggerakkan organisasinya untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran PDP secara formal dengan penuh minat, memberasakan, aktif dan mencapai objektif. Jadi di sini dapat saya katakan bahawa dinamik ini merupakan salah satu situasi yang perlu diwujudkan dalam bilik darjah yang menjadikan satu proses pengajaran dan pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan mampu memberi impak yang sungguh besar kepada murid-murid yang berada dalam bilik darjah tersebut. Di sini saya gambarkan dinamik bilik darjah yang mana gambaran ini saya buat adalah untuk memudahkan penampakan bagaimana dinamik bilik darjah itu dapat diwujudkan. Baiklah, di sini apa yang paling penting dapat kita lihat adalah organisasi bilik darjah. Di sini terdapat dua organisasi bilik darjah, iaitu guru dan juga pelajar. Jadi organisasi pertama adalah guru, yang mana guru memerlukan dua elemen penting, iaitu penampilan dan profesionalisme. Manakala organisasi kedua adalah pelajar, iaitu elemen diperlukan ialah tingkah laku dan emosi pelajar tersebut. Jadi penerangan berkaitan dengan guru akan saya terangkan pada slide yang seterusnya, dan yang lain saya akan terangkan terlebih dahulu. Baiklah, selain daripada dua organisasi ini, terdapat juga adalah faktor persekitaran fizikal bilik darjah tersebut, yang mana faktor persekitaran fizikal tersebut sangat-sangat memainkan peranan dan amat-amat berpengaruh dalam membentuk sesuatu bilik darjah yang dinamik. Jadi kita lihat bagaimana persekitaran fizikal tersebut yang mana memerlukan prasarana yang mencukupi dan mudah untuk didapati. Yang kedua adalah susunan meja di dalam bilik darjah tersebut. Adakah susunan meja tersebut menepati cederasa murid dan memudahkan murid untuk memberi tumpuan ataupun mendapat keseluruhan pemerhatian dalam kelas tersebut. Yang seterusnya adalah keceriaan kelas tersebut, yang mana keceriaan ini merupakan salah satu suasana yang mampu mempengaruhi emosi pelajar, dan sekiranya suasana kelas tersebut ceria, maka emosi pelajar untuk belajar itu berbuak-buak ingin belajar dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah iklim kelas tersebut, iaitu iklim bilik darjah. Bagaimana iklim tersebut mampu mempengaruhi sehingga pelajar ini berasa selesa untuk berada dalam kelas, berasa selesa untuk belajar dan mampu melahirkan minat untuk belajar. Jadi di sini kita lihat saya juga sediakan aspek dalam menghidupkan bilik darjah dinamik. Apakah aspek-aspek ini yang kita boleh buat ataupun aspek yang perlu ada mewujudkan bilik darjah dinamik? Yang pertama adalah proses pengajaran dan pembelajaran, yang mana proses pengajaran dan pembelajaran ini perlu berlangsung secara lancar dan perlu adanya proses yang terbaik supaya proses pengajaran dan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan terbaik. Yang kedua adalah interaksi antara guru dan murid, iaitu interaksi yang sangat-sangat bagus perlu diwujudkan supaya murid-murid ini rasa mudah untuk berinteraksi, dan guru pula perlu mempunyai kemahiran yang sangat-sangat hebat atau kemahiran yang orang kata cukup matang untuk berinteraksi dengan murid-murid di dalam bilik darjah. Yang seterusnya adalah perancangan pengajaran dan pembelajaran, kerana setiap perancangan dan pengajaran ini perlu ada bagi memudahkan atau melancarkan proses PDP. Yang seterusnya adalah set induksi. Set induksi ini sangat-sangat penting kerana ia merupakan gambaran awal kepada pembelajaran, dan di sini murid dapat menganalisis ataupun murid dapat meneka apakah yang tak diajarkan oleh guru pada hari tersebut. Teknik pengajaran dan pembelajaran.
Teknik ini sangat penting bagaimana guru ingin mengajar ataupun guru ingin memanipulasikan pelajar tersebut untuk memahamkan apakah benda yang hendak diajar pada hari tersebut. Jadi ini memerlukan teknik yang cukup hebat daripada guru itu sendiri. Seterusnya adalah menggunakan teknik menyoal. Teknik menyoal ini adalah bukan satu teknik yang kita ingin menyusahkan pelajar ataupun menakut-nakutkan pelajar. Tidak. Teknik menyoal kita gunakan ini adalah untuk merangsang minda pelajar, bagaimana pelajar boleh menggunakan minda mereka dengan lebih cepat, dan dengan cara ini pelajar akan lebih mudah faham bagaimana dan apa benda yang diajarkan pada hari tersebut. Terusnya adalah menggunakan bahan bantu mengajar, bukan salah satu benda yang sangat penting bagi memberikan gambaran kepada pelajar. Sebagai contoh saya boleh bagi adalah seperti kalau dalam pengajian geografi, bagaimana kita nak mengkaji letusan gunung berapi tersebut, dan sangat mudah untuk mengkaji letusan gunung berapi sekiranya ada replika ataupun model gunung berapi di hadapan. Jadi murid-murid boleh membayangkan begini letusan yang berlaku. Jadi apakah petunjuk yang menunjukkan proses PDP itu berkesan? Petunjuk yang dapat dinyatakan, maknanya dalam kelas tersebut dapat kita lihat berkesannya pengajaran dalam kelas tersebut adalah melalui sikap pelajar ataupun situasi tersebut, yang mana kita lihat pada murid tidak bosan semasa guru mengajar. Pelajar aktif, bermotivasi, minat belajar dan seronok untuk belajar. Dan kelas, dalam keadaan kelas, suasana kelas itu terkawal, yang mana pelajar tidak tidur, tidak berbual-bual perkara yang tidak berfaedah, tidak bermain perkara yang tidak faedah, dan belajar duduk di tempat masing-masing dengan keadaan selesa, dengan pakaian yang kemas, semangat yang baru, dengan kekuatan ataupun sesuatu yang menyeronokkan mereka untuk belajar. Dan mereka yang paling penting adalah mereka sentiasa menghormati guru, yang mana memberi perhatian kepada guru semasa guru mengajar, dan mereka juga menjaga disiplin sebagai seorang murid semasa berada di bilik darjah. Guru merupakan salah satu organisasi sangat penting dalam pengurusan ataupun pelaksanaan di bilik darjah, yang mana guru merupakan salah satu pemimpin ataupun ketua yang paling besar semasa berada dalam bilik darjah. Jadi di sini seperti saya katakan pada slide sebentar tadi, yang mana guru ini mempunyai dua elemen yang penting yang perlu ada dalam menjadikan dia sebagai seorang guru yang berketerampilan dan menjadikan dia guru yang berkemahiran, iaitu yang pertama adalah penampilan guru, yang kedua adalah profesionalisme guru. Jadi saya akan menerangkan penampilan guru terlebih dahulu, yang mana melalui kajian oleh Edison dan Brewer 1946 mengkategorikan tingkah laku guru kepada dua jenis, iaitu jenis integratif dan dominatif. Melalui kajian Khairul Azam 2007. Antara ciri integratif ialah guru ini sentiasa bersetuju dengan cadangan pelajar. Janganlah guru tersebut macam ada sifat-sifat tidak puas hati dan sebagainya, ataupun tidak bersetuju dengan cadangan pelajar. Sekiranya ada benda yang salah, guru perlu betulkan secara profesional, bukannya mengecam ataupun menyalah-nyalahkan pelajar tersebut. Yang kedua adalah guru perlu menerima perbezaan pendapat murid yang menjadi kata penanda aras bagi keadaan tersebut, yang mana guru ini perlu menunjukkan sifat terbuka kepada murid tersebut bagi membuka ataupun memberi sifat keselesaan kepada murid tersebut. Barulah murid ini merasa, aku pun patut bagi pendapat dan sebagainya. Kita mampu untuk menarik mereka bersama-sama kita untuk menjadikan mereka lebih berani untuk memberi pendapat dan sebagainya. Guru juga perlu memandu murid menyelesaikan jawapan yang kurang sempurna. Jadi itulah dia tugas guru, untuk membetulkan apa yang salah, menegakkan apa benar, dan membetulkan apa yang perlu dibetulkan. Mengambil bahagian bersama murid dalam aktiviti bilik darjah. Guru juga perlu bersimpati dengan masalah murid. Guru selain daripada seorang pendidik, guru juga merupakan ibu bapa kepada murid-murid, dan itu merupakan sangat penting. Jadi dalam bilik darjah, guru adalah orang kata pemimpin yang terbaik, yang mampu dan yang dekat dengan murid. Jadi itulah yang menyebabkan guru ini perlu sentiasa dekat dengan murid dan sentiasa berinteraksi untuk mengenali murid dengan lebih rapat lagi. Seterusnya adalah memberi kebenaran dan menggalakkan murid mencuba sesuatu yang baru. Jangan menyekat murid ataupun menakut-nakutkan mereka apabila mereka ingin bangun memberikan pendapat, ataupun mereka ingin bangun untuk menyatakan pendapat mereka, ataupun bangun untuk bertanya sebagainya. Kita sebagai guru kena menggalakkan sesuatu tersebut bagi
kita menarik pelajar-pelajar atau murid ini supaya aktif dan sentiasa menyertai aktiviti di dalam kelas. Jadi elemen yang kedua adalah berkaitan dengan profesionalisme guru. Yang mana profesionalisme guru ini terdapat dan tergantungnya daripada tiga aspek, iaitu tiga aspek profesionalisme seorang guru. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengetahuan, yang mana guru ini perlu ada pengetahuan yang melebihi daripada murid-murid, dan guru ini perlu mempunyai pengetahuan yang cukup lengkap dan mantap. Kerana sifat seorang guru tidak boleh mempunyai sifat yang suka mengada-adakan cerita atau membuat andaian sendiri, kerana itu boleh menyebabkan berlakunya penyelesaian ataupun terpesongnya sesuatu ilmu tersebut. Jadi guru perlu mempunyai sifat pengetahuan yang tinggi untuk mendidik murid-murid di dalam bilik darjah. Yang seterusnya adalah guru perlu bersikap proaktif, yang mana guru ini perlu sentiasa aktif walaupun dalam kelas bersama-sama pelajar dan sebagainya, kerana guru ini merupakan model ataupun contoh yang terbaik kepada murid untuk menjadi ikutan kepada murid-murid yang berada dalam bilik darjah tersebut. Yang seterusnya, yang terakhir adalah productivity. Guru ini mesti mempunyai sifat productivity supaya setiap kerja yang dijalankan, setiap benda yang dikerjakan dapat dilakukan dengan sempurna. Dan apa yang penting, tugas guru adalah untuk mendidik, dan didikan tersebut menjadi salah satu didikan yang terbaik. Tajuk kedua untuk pembentangan pada hari ini adalah pengurusan bilik darjah. Jadi apakah yang kita faham sebenarnya berkaitan dengan pengurusan bilik darjah ini? Jadi pengurusan bilik darjah ini adalah satu proses untuk memastikan pelajaran dalam bilik darjah dapat berjalan dengan lancar walaupun pada masa yang sama berlaku gangguan daripada tingkah laku murid. Ramai yang mengatakan pengurusan bilik darjah merupakan aspek yang paling sukar untuk dikawal. Moskowitz dan Hyman 1976 pernah menyatakan sekali guru kehilangan kawalan ke atas bilik darjah akan menjadi lebih sukar untuk dapat dikawal semula. Jadi apa yang dapat saya bandingkan di sini, sekiranya kita melepaskan lembu-lembu yang liar ke ladang, maka susahlah untuk kita kembalikan dia ke kandang kerana lembu tersebut dalam keadaan liar. Begitulah perumpamaan yang boleh saya buat untuk lebih mudah memahami. Jadi yang seterusnya adalah pengurusan bilik darjah yang berkesan dan berjaya menurut Edison 1989 ialah tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimal dalam aktiviti pembelajaran dan meminimumkan tingkah laku pelajar yang menyebabkan berlakunya masalah disiplin dalam bilik darjah tersebut. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pengurusan bilik darjah sangat-sangat penting, dan individu yang memainkan peranan ataupun individu penting yang menjadikan karakter itu menjadi lebih baik ataupun karakter tersebut adalah karakter yang disebut-sebut adalah guru yang merupakan pemimpin ataupun sebagai pengawal yang mengawal suasana bilik darjah tersebut supaya bilik tersebut sentiasa berada dalam kawalan yang baik. Tajuk kecil yang pertama di bawah pengurusan bilik darjah adalah tanggungjawab guru dalam menangani disiplin bilik darjah. Jadi apa kita lihat melalui tanggungjawab guru ini? Pengurusan disiplin bilik darjah merujuk kepada keupayaan guru untuk mengstrukturkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan kerjasama murid-murid agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang tidak diingini. Peranan dan tindakan guru semasa mengurus masalah disiplin bilik darjah, yang pertama adalah guru harus berperanan sebagai pemimpin. Kerana guru ini perlu mengawal ataupun perlu mempunyai satu sifat kepimpinan dalam pengurusan bilik darjah. Kerana pengurusan bilik darjah tersebut bergantung kepada guru tersebut, adakah bilik darjah tersebut akan menjadi salah satu bilik darjah yang dinamik ataupun salah satu bilik darjah yang huru-hara. Yang kedua adalah apabila guru tidak dapat menangani isu ataupun menyelesaikan masalah tersebut, boleh merujuk kepada kaunselor sekolah atau jawatan kuasa disiplin sekolah. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa guru, walaupun dia seorang guru, dia tidak boleh menggunakan emosi dan nafsu semata-mata, tapi lebih kepada bersikap positif dan sentiasa berfikir bagaimana ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi di sini saya sertakan juga cara-cara untuk
tindakan guru yang boleh diambil apabila berlakunya masalah disiplin dalam bilik darjah. Itu yang pertama, guru tidak panik dan jangan bertindak melulu. Kerana apabila guru panik dan bertindak melulu akan membawa wadah kepada guru tersebut. Yang seterusnya adalah elak daripada mencabar murid. Hal ini dikatakan demikian kerana kenapa saya kata begitu adalah kerana pada zaman moden ini ramai anak-anak muda ataupun anak-anak remaja sekarang ini terdedah kepada aktiviti luar ataupun suasana luar seperti gangsterisme, vandalisme yang menyebabkan mereka itu mempunyai sifat yang memberontak. Sekiranya guru ingin mencabar mereka dan mereka rasa tercabar, maka mereka sudah berani untuk mengajak guru untuk bergaduh dan sebagainya. Oleh sebab itu, guru sendiri perlu elakkan daripada mencabar murid kerana murid pada masa hadapan ini ataupun remaja-remaja pada masa hadapan ini sifatnya memberontak. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan keadaan ataupun menyemak semula cara pengajaran guru tersebut. Mungkin ada benda yang perlu diperbetulkan, ada benda yang perlu disemak balik, ada benda yang perlu disusun balik bagi menjadikan pengajaran guru tersebut pengajaran yang bermanfaat, pengajaran yang membuat impak yang terbaik kepada murid-murid dalam bilik darjah. Yang seterusnya adalah jangan tangani masalah disiplin yang di luar kawalan sendirian. Bermakna seperti yang saya katakan sebentar tadi, guru perlu merujuk seseorang ataupun guru-guru yang lebih berkemahiran kerana seseorang guru tersebut perlu bertindak secara profesional, jangan bertindak mengikut emosi dan nafsu semata-mata. Selain itu adalah berbincang dengan guru lain yang lebih mahir. Sebagai contoh, seperti saya yang bakal menjadi guru muda perlu merujuk guru-guru yang lebih senior bagi bertanyakan ataupun belajar berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Kerana sifat orang muda ini kebiasaannya sifatnya memberontak. Dan walaupun dia menjadi seorang guru, tapi apabila kita berada di kalangan orang-orang yang berkemahiran ataupun orang-orang yang berpengalaman, maka sedikit sebanyak dapat mengubah ataupun dapat mendidik kita lebih menjadi lebih profesional dan menjadi guru yang berwibawa. Yang seterusnya adalah sentiasa mematuhi disiplin sekolah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya disiplin sekolah itu tidak perlu lagi kita langgar ataupun apabila kita mematuhi disiplin sekolah ini menjadikan kita seseorang yang cukup amanah dan cukup hebat dalam melakukan sesuatu. Berlakunya masalah disiplin dalam bilik darjah ini mesti ada puncanya. Jadi apakah punca-punca masalah disiplin yang berlaku di dalam bilik darjah ini? Jadi saya senaraikan di sini terdapat 3 punca yang menyebabkan ataupun berlakunya disiplin yang berlaku dalam bilik darjah. Yang pertama adalah diri murid itu sendiri. Yang mana sifat ataupun tingkah laku murid itu sendiri ataupun emosi murid itu sendiri yang mendorong perkara-perkara tersebut berlaku. Seperti saya katakan sebentar tadi bahawa remaja ataupun murid-murid ini kebiasaannya mempunyai sifat yang agresif, sifat yang memberontak dan sebagainya, sifat ingin bebas dan sifat ingin melanggar peraturan. Itu adalah benda-benda normal yang dilakukan ataupun yang berlaku dalam kehidupan seorang pelajar. Kerana ada di kalangan pelajar yang mematuhi peraturan sekolah, ada di kalangan pelajar yang terpengaruh dengan rakan sebaya, ada di kalangan pelajar yang ingin hidupkan kebebasan, ada yang ingin datang sekolah untuk bermain-main dan sebagainya. Itu adalah diri pelajar. Dan kadang-kadang ada di antara pelajar ini yang mengikut emosi. Terlalu mengikut emosi lalu macam mana dia ingin melepaskan emosi tersebut dan sebagainya. Seperti berbual dan jelas, bergaduh dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah disiplin yang berlaku dalam kelas. Begitu juga masalah-masalah disiplin yang berlaku akibat daripada ikutan fashion, rambutnya panjang dan sebagainya, dan melalui pakaian dan sebagainya lah, yang menjadikan mereka itu melanggar peraturan disiplin di dalam bilik darjah. Yang seterusnya adalah punca daripada ibu bapa dan keluarga, yang mana masalah daripada rumah dibawa ke sekolah. Apa yang saya katakan ini adalah melalui beberapa gambaran yang dapat kita lihat bahawa ibu bapa yang mempunyai pekerjaan yang terlalu sibuk sehingga mengabaikan anak-anak, menyebabkan anak-anak ini merasa kurangnya kasih sayang, lalu perasaan tersebut dibawa sehingga ke sekolah, sehingga mereka merasa diri mereka ini tidak berguna lagi dan diri mereka ini masih lagi dia beranggap dan merasakan bahawa tiada guna untuk mereka belajar. Lebih baik dia pergi ke sekolah untuk bermain-main dan menghabiskan masa lapangnya. Jadi dapat sedikit nyatakan bahawa efek daripada keluarga ataupun bapa itu boleh membawa kesan yang tidak baik kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang sedang bersekolah ini.
Jadi yang seterusnya adalah faktor sekolah. Bagaimana environment ataupun suasana sekolah tersebut. Bagaimana keadaan sekolah tersebut yang mempengaruhi murid-murid. Yang mana kita bagi contoh bahawa sekiranya keadaan sekolah yang tidak mesra, guru-guru yang tidak peka dengan keadaan murid, sekolah yang tidak ceria dan sebagainya, boleh membawa kepada kesan-kesan ini sebenarnya. Yang mana kesan-kesan ini boleh menyebabkan murid berasa macam tidak diperlukan, murid berasa macam tidak perlu mengikuti disiplin. Sekiranya sekolah macam tu, bagaimana murid-murid ini menjadi yang terbaik. Jadi itu adalah merupakan salah satu faktornya. Yang mana kalau kita katakan peribahasa, bapa murid anda rintik, macam tu. Jadi kalau sekolah itu sendiri tidak menekankan pada disiplin, bagaimana murid-murid di sekolah tersebut ingin menjadi murid-murid yang berdisiplin. Jadi itu adalah beberapa punca masalah disiplin yang berlaku di belajar. Jadi apakah halangan-halangan kepada pengurusan masalah bilik darjah ini? Masalah disiplin. Halangannya adalah halangan daripada hubungan ibu bapa dan sebagainya. Seperti kita tahu, ibu bapa pada zaman ini sangat um, menitik beratkan berkaitan dengan keselamatan anak-anak mereka. Yang mana pada waktu atau pada zaman dulu guru boleh menghukum anak-anak. Pada waktu sekarang guru tidak boleh menghukum, dan sekiranya guru itu menghukum anak-anak mereka di atas kesalahan yang tertentu, maka guru tersebut berkemungkinan bakal disama oleh ibu bapa dan sebagainya. Nampak? Itu adalah merupakan halangan-halangan. Jadi halangan daripada bapa ini, guru terpaksa akur dan perlu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan sebagainya. Yang kedua adalah halangan seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya, yang mana pengaruh rakan sebaya sangat-sangat memainkan peranan yang menjadikan mereka ini mudah terpengaruh dan sebagainya, mudah untuk bersama-sama, dan mereka ini hanya memikirkan sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan kepada mereka. Yang seterusnya keadaan persekitaran bilik darjah, yang mana keadaan persekitaran tersebut yang memainkan peranan juga. Sekiranya persekitaran bilik darjah yang tidak mesra ataupun tidak kondusif, tidak ceria dan sebagainya, akan menyebabkan mereka merasa bosan dan sebagainya, dan mereka mula untuk menunjukkan sifat emosi yang memberontak dalam diri mereka. Yang seterusnya adalah masalah perkembangan murid dan saraf laku yang tidak dijangka. Itu yang akan berlaku. Jadi guru ini perlu melakukan sesuatu ataupun perlu bersikap profesional dalam menangani isu tersebut. Kerana halangan-halangan ini akan menjadi salah satu penghadang ataupun sebagai penghalang kepada ataupun perkara dalam menyelesaikan masalah disiplin di bilik darjah. Tajuk kecil yang kedua daripada pengurusan bilik darjah ini adalah komunikasi dan kepimpinan guru dalam bilik darjah. Hodam Vas tahun 2000 mendefinisikan kepimpinan bilik darjah sebagai satu kemahiran di mana guru menggunakan kepimpinan untuk menguruskan dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan yang lain. Jadi sini kita dapat lihat bahawa kepimpinan bilik darjah adalah merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh seorang guru, di mana komunikasi yang berkesan, sifat dan penampilan yang berbeza yang membuatkan murid tertarik untuk belajar dan mendengar apakah yang hendak diajarkan oleh guru tersebut. Jadi kepimpinan dalam bilik darjah wujud dalam keadaan berikut, yang mana apabila murid-murid mencapai sesuatu yang mereka tidak dijangka dapat capai dalam setiap bilik darjah. Yang kedua adalah setiap kali apabila terdapatnya pertumbuhan yang positif walaupun sedikit dalam personaliti mereka ketika kehadiran seorang guru. Bila seorang guru mengangkat tangan, semua murid dalam bilik darjah menjadi senyap. Dan setiap kali murid-murid mengharapkan panduan atau teladan dari seorang guru. Jadi, kita dapat lihat bahawa keadaan ini telah menggambarkan bahawa kepimpinan telah mewujud dalam bilik darjah tersebut. Yang mana guru ataupun murid mampu merasakan sesuatu yang baru. Yang mana apabila guru ini sebagai pemimpin untuk memberikan sesuatu kepada murid, dan murid itu sebagai insan atau seseorang yang ingin mendapatkan ilmu, mereka merasa saling lengkap antara satu sama lain. Yang mana murid ini memerlukan ilmu daripada guru, guru tersebut ingin mencurahkan ilmu kepada murid. Jadi itulah merupakan kepimpinan-kepimpinan yang telah berwujud dalam bilik darjah tersebut. Jadi sebagai seorang guru harus menjadi seorang pemimpin terbaik dan sentiasa ikhlas dalam menjalankan tugas, supaya apa yang disampaikan semoga diberkati, dan apa yang diberkati tersebut dapat memberi manfaat kepada murid-murid dalam bilik darjah.
Satu pandangan lain, kepimpinan bilik darjah sebenarnya tidak terhad kepada guru sahaja, malah boleh diaplikasikan kepada murid-murid yang diberi kuasa bersama oleh seorang guru. Yang pertama adalah guru kelas ataupun guru subjek. Dan yang kedua adalah pelajar yang diberi kuasa untuk memimpin, sama ada guru ada di dalam kelas ataupun tidak. Seperti yang kita tahu, pemimpin tersebut adalah ketua dan penolong ketua kelas, yang mana mereka mempunyai tanggungjawab menjaga bilik darjah bila ketiadaan guru dan mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua bagi murid-murid dalam bilik darjah tersebut. Kepimpinan bilik darjah yang berkesan memerlukan guru yang memiliki kemahiran-kemahiran berikut. Jadi kita boleh dapat lihat di sini adalah kemahiran-kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru sebagai pemimpin dalam bilik darjah tersebut, iaitu boleh mengembangkan keupayaan untuk memahami dan mempunyai visi, keupayaan untuk memahami sesuatu dan memudahkan urusan sesuatu, serta mempunyai visi mengapa dan mengapa, kenapa dan sebagainya sebagai seorang guru. Yang seterusnya adalah mempunyai kemahiran menghasilkan hubungan yang berkesan. Di sini kita dapat lihat bahawa pentingnya sifat-sifat ataupun kemahiran komunikasi yang amat-amat perlu bagi seorang guru dalam menarik minat ataupun mendekati murid-murid tersebut. Kerana melalui komunikasi inilah kita mampu menarik minat dan kita mampu merangsang minat murid untuk minat belajar, untuk menjadikan pembelajaran itu sesuatu yang menyeronokkan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah memahami tingkah laku dan keinginan murid-murid. Di sini kita dapat lihat bahawa guru ini perlu mendekati dan mengenali murid-murid mereka di dalam bilik darjah supaya mereka dapat memahami tingkah laku dan keinginan murid-murid tersebut, supaya keinginan tersebut dapat dipenuhi dan guru-guru ataupun para pemimpin ini mampu memenuhi keinginan tersebut supaya keinginan tersebut tidak dilupakan begitu saja, yang menjadikan murid tidak mahu ataupun murid tidak lagi ingin merasakan seronoknya belajar. Memahami bilik darjah adalah satu sistem dan keperluan mencari penyelesaian dan mengisi maklumat adalah sangat-sangat penting, yang mana guru ini perlu sentiasa berfikir, kerana guru merupakan salah satu pemimpin ataupun sistem untuk berfikir bagi menyelesaikan masalah secara profesional. Andai kata guru tidak mampu untuk berfikir dengan baik, iaitu dengan kreatif dan inovatif, bagaimana guru ingin menyelesaikan masalah ataupun menjadi model yang terbaik kepada murid-murid di bilik darjah. Menurut Edelman, 1990, beliau menegaskan bahawa kepimpinan guru dalam bilik darjah akan memberi impak yang terbaik jika mempunyai kategori-kategori, iaitu keperluan pengetahuan yang mendalam. Seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi, pengetahuan sangat-sangat penting. Jangan ada guru yang bersifat mereka-reka cerita ataupun memberikan sesuatu yang palsu, kerana itu akan merosakkan kepercayaan murid kepada guru sebagai seorang pemimpin yang baik. Pastikan pengetahuan yang dimiliki itu adalah pengetahuan yang terbaik dan pengetahuan yang telah dikenal pasti ataupun pengetahuan yang memberi impak atau kesan yang terbaik kepada murid-murid yang mendengarnya. Jadi apa yang diajarkan itu adalah sesuatu yang betul dan ikhlas. Yang seterusnya adalah tugasan, di mana guru menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang terbaik, yang sebaik mungkin, bukannya hanya guru pada nama yang masuk kelas duduk dan suruh belajar pakai tak, tapi menjalankan tugas sebagai seorang guru yang ingin menjadikan ataupun mendidik murid-muridnya atau para pelajarnya menjadi seorang yang berjaya pada suatu hari nanti. Jadi yang seterusnya adalah keperluan dalam mendidik dan sebagainya. Itulah sangat-sangat penting, keperluan dalam tugasan dan sebagainya. Amat-amat penting sebagai seorang guru memainkan peranan-peranan tersebut bagi menjadikan bilik darjah adalah salah satu bilik darjah yang mampu melahirkan para pemimpin yang baru. Jadi apakah yang dapat dirumuskan daripada pembentangan ini adalah pengurusan bilik darjah yang dinamik banyak bergantung kepada guru yang memainkan peranan yang amat penting sebagai tenaga pengajar dalam bilik darjah. Apa yang pasti, guru merupakan salah satu karakter ataupun salah satu pemain yang sangat-sangat penting dalam bilik darjah, kerana guru merupakan pemimpin dan pendidik. Jadi rosaknya pendidik maka rosaklah anak didiknya. Jika hebatnya pendidik maka hebatlah anak didiknya. Hubungan antara guru dan murid amat penting kerana dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang kondusif dan berkesan, seperti dapat memotivasikan guru dan untuk mengajar dan dapat mengawal murid dengan lebih baik. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa guru perlu menjalinkan hubungan yang baik antara murid, perlu mengenali satu sama lain, perlu ada sifat ingin berkawan, perlu mempunyai sifat yang orang kata sentiasa
husnuzan dan terbuka, sifat terbuka kepada murid-murid supaya kita dapat berkongsi cerita, kita dapat mengenali murid-murid kita macam mana. Selain daripada itu, kita juga berasa sebagai seorang guru ni, kita berasa selesa untuk masuk ke kelas dan masa yang sama dapat motivasikan diri kita sebagai seorang guru untuk terus konsisten mengajar mereka dengan penuh ikhlas dan mengajar mereka untuk menjadikan mereka lebih hebat dan menjadi pemimpin pada suatu hari nanti. Dan dalam masa yang sama kita dapat mengawal murid-murid dengan lebih baik semasa berada dalam bilik darjah. Yang seterusnya, guru sebagai pemimpin dan role model kepada murid dalam bilik darjah perlu mempunyai pelbagai kemahiran yang terbaik supaya dapat menguruskan bilik darjah dengan baik dan berkesan. Sebagai seorang guru, sifat-sifat ataupun kemahiran-kemahiran yang terbaik atau kemahiran yang tertentu perlu ada dalam diri seorang guru. Perlu belajar, perlu cari benda itu supaya guru yang terbaik dan guru yang cemerlang merasakan apa yang telah kita lalui dalam pengalaman. Jadi oleh sebab itulah segala benda berkaitan dengan kemahiran-kemahiran seorang guru harus diperkukuh, harus ditanam, harus diamalkan supaya mampu menjadi guru yang terbaik. Guru yang terbaiklah guru yang mampu melaksanakan tugas yang terbaik, amanahnya sebagai seorang guru. Dan itulah yang menjadikan kita ini lebih dihormati dan disanjungi. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja pembentangan saya berkaitan dengan topik perbincangan pada hari ini. Semoga segala kekurangan dan kelompokan daripada pembentangan saya pada hari ini mohon dimaafkan kerana yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada saya sendiri yang masih lagi belajar, yang bakal menjadi guru muda, dan insya-Allah apa yang kurang itu dapat kita tampung dan apa yang lebih itu dapat menjadi manfaat kepada orang, insya-Allah. Jadi itulah saja pesanan terakhir daripada saya, jadilah seorang guru yang terbaik kerana guru yang terbaik mampu menjadikan murid-murid yang terbaik dan guru yang cemerlang dapat melahirkan murid-murid yang cemerlang, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.